aku ni di antara sahabat Nabi dan kalangan Ansar yang terkaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Macam mana dengan PKP ni? I hope you semua okey. Walaupun kita dipanjangkan, disambung PKP, tapi saya rasa semua orang dah bersedia dengan PKP dan bersedia dengan apa SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kita sebagai seorang rakyat, kita kena patuhi, kena ikut apa saranan kerajaan. Jangan pula kita ni bila mana kita jadi seorang rakyat tapi kita tak mahu ikut apa yang kerajaan bagi tahu. Okey, baik. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda seorang sahabat Nabi yang mana duduk bersama Nabi semasa kecil lagi dan menjadi anak angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Anas bin Malik. Jadi sifat para sahabat, mereka ni berebut-rebut nak buat kepada kebaikan. Sifat para sahabat berlumba-lumba nak jadi yang terbaik dalam kalangan para sahabat. Itu sifat para sahabat. Mereka suka kepada kebaikan, suka kepada ilmu. Jadi salah seorang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Anas bin Malik adalah seorang sahabat dalam kalangan Ansar, yang mana golongan-golongan Ansar ni yang tinggal di kota Madinah, mereka lah yang menolong masyarakat Mekah yang berhijrah ke kota Madinah, menolong dari sudut penginapan, tempat tinggal, pekerjaan, bisnes dan sebagainya. Jadi ibu kepada Anas bin Malik bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni lah pergi jumpa Nabi ketika mana Nabi sampai dekat kota Madinah. Ingat, sebelum Nabi sampai dekat kota Madinah, sudah ada 500 lebih rakyat Madinah yang telah beriman kepada Nabi, yang telah masuk Islam. Bila Nabi pergi Madinah, belum pernah lagi Nabi sampai ke kota Madinah. Tapi kita flashback balik, ketika mana Nabi berada di kota Mekah, satu hari itu Nabi dapat tahu yang penduduk Madinah ni berada di Aqabah. Aqabah ni satu tempat yang luar daripada kota Mekah, luar daripada kota Madinah. Jadi bila Nabi dapat tahu yang ada penduduk Madinah berada di Aqabah, maka Nabi tanpa buang masa, Nabi terus pergi ke Aqabah. Nabi terus sampai ke Aqabah. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk berdakwah, untuk sebarkan agama Allah. Jadi di asbab itulah 2-3 kali jumpa dengan penduduk Madinah, sudah ada 500 lebih orang yang beriman kepada Nabi. Tapi suasana itu berlainan dekat penduduk Mekah, yang mana Nabi berdakwah dekat penduduk Mekah selama 13 tahun. 13 tahun Nabi berdakwah kepada penduduk Mekah, tak sampai 300 orang pun yang beriman kepada Nabi. Tak sampai 300 orang beriman kepada Nabi. Dekat sini kita boleh tengok perbezaan, betapa kerasnya hati orang Mekah, tak boleh nak terima kebenaran. Beza orang Mekah dengan orang Madinah. Bila Nabi sampai dekat Madinah, lagi ramai lagi yang masuk Islam. Tapi dekat Mekah 13 tahun, tapi hanya tak sampai 300 orang yang beriman kepada Nabi. Dekat sini beza antara orang Mekah dengan orang Madinah. Nak tambah satu lagi, orang Mesir. Memang sangat beza bila kita jumpa orang Mesir, jumpa orang Mekah dengan jumpa orang Madinah. Sangat-sangat beza. Siapa yang tahu dia akan tahulah macam mana beza dia. Bila Nabi sampai dekat kota Madinah, penduduk Madinah ni sangatlah gembira, sangatlah happy dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan kata Anas bin Malik, aku tak pernah melihat rakyat Madinah, penduduk Madinah begitu gembira, begitu happy, sehingga kan mereka berkongsi kegembiraan itu dan mereka meluahkan rasa gembira mereka, menunjukkan rasa gembira mereka melainkan dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, tak pernah lagi Anas bin Malik melihat penduduk Madinah begitu gembira, begitu happy dan mereka kongsi kegembiraan mereka melainkan datangnya Nabi ke kota Madinah. Dan kegembiraan mereka bukanlah kegembiraan yang dibuat-buat, bukan yang dirancang, tapi itulah semula jadi. Itulah secara spontan yang dikeluarkan oleh penduduk Madinah yang ikhlas menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana Nabi dah sampai ke kota Madinah, disambut dengan gembira dan sebagainya, maka penduduk Madinah ni pada ketika itu semuanya pergi jumpa Nabi. Nak bagi hadiah kepada Nabi. Maka di antaranya adalah Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik. Ummu Sulaim pergi jumpa Nabi. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, telah datang kepada kamu penduduk Madinah dalam kalangan lelaki dan perempuan, dan mereka memberi kamu hadiah. Boleh jadi bagi Nabi hadiah kuali, dapur, pinggang, mangkuk dan sebagainya. Boleh jadi. Dan hari ini ya Rasulullah, aku nak datang kepada kamu, aku nak bagi kepada kamu anak aku, supaya anak aku boleh bantu kamu dalam urusan kerja kamu. Dan sesungguhnya anak aku yang bernama Anas bin Malik, dia pandai membaca dan pandai menulis, tapi usia dia masih lagi 9 tahun. Tengok dia tackle Nabi macam mana. Maka Nabi menerima tawaran yang dibuatkan oleh Ummu Sulaim untuk membenarkan anaknya tinggal bersama Nabi, untuk bekerja dengan Nabi.
Iaitu Anas bin Malik yang pada ketika itu umur 9 tahun. Ada riwayat mengatakan umur 10 tahun. Tak apalah nak ambil mana satu pun. Maka bila Nabi menerima tawaran Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim terus balik ke rumah. Dan dia kata kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, pergi bersiap. Mahukah kamu, wahai Anas, tinggal bersama Nabi dan menolong urusan kerja Nabi?" Jadi apa kata Anas bin Malik? Anas bin Malik mahu, Anas bin Malik nak, dan dia kata iya. Dan dekat sini para ulama mengkaji bagaimana anak budak yang umur 9 tahun, 10 tahun boleh mengatakan iya untuk pergi tinggal bersama Nabi dan bekerja dengan Nabi. Dalam keadaan 9 tahun kita bermain congkak, bermain badminton, bermain sembunyi-sembunyi, sorok-menyorok. Tapi Anas bin Malik lain. Anas bin Malik dia nak dalam keadaan umur 9 tahun. Maka dekat sini ulama mengkaji, rupa-rupanya ketika mana ibunya Ummu Sulaim dah masuk Islam dan Nabi masih lagi berada di kota Mekah, Ummu Sulaim daripada kecil lagi, daripada anak dia kecil, Anas bin Malik kecil lagi, telah mengajarkan kepada Anas bin Malik, telah menceritakan kepada Anas bin Malik siapakah Rasulullah, siapakah Nabi, menceritakan kepada Anas bin Malik perihal Nabi. Maka daripada kecil lagi Anas bin Malik tak sabar nak jumpa Nabi. Bila ni Nabi nak sampai, bila ni Nabi nak sampai, bila Nabi nak datang Madinah. Sebab apa? Sebab tak sabar nak jumpa Nabi, tak sabar nak jumpa idolanya. Dan Allah beri peluang kepada Anas bin Malik yang mana boleh jumpa Nabi, dan Allah muliakan Anas bin Malik bukan setakat jumpa Nabi, tapi boleh tinggal dekat rumah Nabi, berkhidmat kepada Nabi pula. Dan kata para ulama, sebenarnya Anas bin Malik bukan bekerja untuk Nabi, tapi Anas bin Malik menjadi anak angkat Nabi dan menjadi anak murid kepada Nabi SAW. Sebab itulah Anas bin Malik di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, Anas bin Malik. Jadi dekat sini kita boleh faham satu benda, bila kita mendidik anak daripada awal lagi, daripada kecil lagi kita mendidik, insya-Allah anak tu akan menjadi apa yang kita didik, insya-Allah. Ketika mana Anas bin Malik berada dengan Nabi dan Nabi mendoakan Anas bin Malik. Tengok, bila Anas bin Malik ikhlas nak membantu Nabi, maka Nabi pun mendoakan kepada Anas bin Malik. Di antara doa supaya dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan zuriat yang ramai. Dan end up di akhir hidup Anas bin Malik, kita boleh tengok bagaimana kekayaan Anas bin Malik. Sehingga kan Anas bin Malik kata, aku ni di antara sahabat Nabi dan kalangan Ansar yang terkaya. Kerana kita boleh tengok bagaimana kebun Anas bin Malik, kebun tanaman Anas bin Malik. Kebiasaan penduduk pada ketika itu, kebun mereka 1 tahun sekali sahaja hasil. 1 tahun sekali sahaja hasil. Tetapi kebun Anas bin Malik, berkatnya doa Nabi, 1 tahun 2 kali hasil. Dan anak Anas bin Malik pun sangat-sangat ramai. Ada riwayat mengatakan 100 lebih anak zuriat Anas bin Malik. Dan kita boleh tengok Anas bin Malik, betapa berkatnya umur Anas bin Malik, makbulnya doa Nabi, yang Nabi mendoakan supaya panjangkan umur Anas bin Malik. Kita boleh tengok betapa panjangnya. Ada pandangan mengatakan 100 lebih umur Anas bin Malik, ada yang mengatakan 92. Tapi ketika mana Anas bin Malik wafat, sudah tak ramai para sahabat pada ketika itu yang masih lagi ada. Dan Anas bin Malik di antara para sahabat Nabi yang sempat solat 2 kiblat. Anas bin Malik di antara sahabat Nabi yang masih lagi ada pada ketika itu, masih lagi hidup, yang sempat solat 2 kiblat, which is Baitul Maqdis dengan Mekah. Sahabat-sahabat lain yang masih lagi hidup sempat solat 1 kiblat sahaja. Tapi Anas bin Malik di antara sahabat Nabi yang sempat solat 2 kiblat. Dan Anas bin Malik juga di antara sahabat Nabi yang mengajar para tabi'in. Tanya para tabi'in, wahai Sayyidina Anas bin Malik, inikah mata yang melihat Nabi? Wahai Anas bin Malik, inikah tangan yang selalu membantu Nabi, selalu membantu urusan Nabi? Wahai Anas bin Malik, adakah ini kaki yang selalu memudahkan urusan Nabi, selalu memudahkan urusan Nabi? Maka mereka kucup tangan Anas bin Malik. Itu di antara keberkatan bila mana kita ni berkawan dengan orang yang baik. InsyaAllah kebaikan itu akan sampai kepada kita. Sebab itulah bila mana ada pepatah mengatakan, bila mana kita berkawan dengan orang pakai minyak wangi, ataupun kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi dalam keadaan kita tak pakai minyak wangi, tapi wangi itu akan sampai kepada kita. Dan ingat, sahabat yang baik boleh beri syafaat kepada kita dekat akhirat nanti, insya-Allah. Dan itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga perkongsian kali ini dapat manfaat kepada anda semua. Dan terima kasih yang tengok daripada awal video sampai hujung video. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.